Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pembelajaran kita pada kali ini adalah berkaitan dengan ibadah. Seperti mana yang kita lihat sekarang ini merupakan buku teks ibadah bagi kelas agama petang. Dan selagi mana buku ini tidak diubah suai ataupun tiada buku yang baru, maka kita akan menggunakan buku ini sahajalah. Okey, kita terus kita terus kepada isi kandungan. Okey, untuk isi kandungan pembelajaran ibadah tahun 2 secara rawak ataupun secara tidak detailnya kita akan belajar mengenai 4 perkara sahajalah. Yang pertama sekali mengenai najis. Okey. Sekejap Okey, yang pertama sekali mengenai najis. Yang kedua, insya-Allah kita akan mempelajari tentang hadas. Apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang istinja. Cara nak menyucikan kita punya kemaluan, sama ada daripada kubur ataupun dubur, dan seterusnya pengertian wuduk. Okey, saya teruskan pada muka surat yang seterusnya. Kita terus masuk kepada tajuk najis. Okey, tajuk kita adalah najis. Okey, apa yang anda dapat lihat pada muka surat yang pertama ini mengenai najis. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir. Surah Al-Mudaththir, maksudnya dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Okey, ni apa yang dah nampak ni, bangkai. Bangkai ni merupakan najis. Pakaian yang terkena najis. Ni tahi lembu. Kemudian apa ni, lipas, anjing, arak dan lain-lain. InsyaAllah kita akan tengok pula pada muka surat yang seterusnya apakah maksud ataupun makna najis itu sendiri. Okey, kita teruskan. Pengertian najis. Okey, pengertian najis. Okey, ada berapa poin tu? Ada 3 poin. Untuk ibadah, kalau kita belajar peringkat rendah ke peringkat tinggi ke ibadah ini, dia daripada sudut pengertian ataupun daripada sudut makna, dia mesti ada 2 pembahagian. Satu daripada segi bahasa, satu daripada segi istilah ataupun daripada segi syarak. Najis pada bahasa ialah benda yang kotor. Okey, yang kedua, najis pada syarak ialah benda kotor yang menyebabkan tidak sah solat jika terdapat pada badan, pakaian atau tempat. Maknanya najis ini apabila terkena pada tubuh badan kita, menyebabkan tidak sahnya kita solat ataupun melakukan ibadat-ibadat yang lain. Apabila terkena kepada badan, pakaian ataupun tempat. Kita tengok nombor 3 itu, dia dah bagi beberapa contoh najis. Tengok kat situ apa dia, tahi, air kencing, darah, nanah, muntah, air liur basi, babi, anjing, arak, tuak dan bangkai haiwan melainkan ikan dan belalang. Ikan dan belalang, bangkainya kita tidak anggap dia sebagai najis. Okey. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang najis, sila layari laman sesawang ini. Ni tak apalah, tak jadi masalah lah tu. Okey. Saya teruskan pada muka surat yang seterusnya. InsyaAllah kita pembelajaran kita sampai kepada benda najis saja dahululah, sampai muka surat 3 ni. Okey. Okey, benda najis.
Ada 6-7 benda najis yang dibincangkan pada muka surat yang ketiga. Susu binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Apa dia contohnya susu binatang yang dagingnya tidak halal dimakan? Apa contoh dia? Contohnya babi, khinzir, tidak halal dimakan. Begitu juga dengan susunya. Okey, seterusnya air kencing, tahi manusia dan binatang. Air kencing dah confirm lah najis. Okey, bahagian yang terpisah daripada binatang semasa hidup. Contohnya apa, lembu, kan? Kita nak ambil kaki lembu saja. Badannya kita tak nak ambil. Lembu tu masih hidup, tetapi kita ambil kakinya sahaja. Kita tidak menyembelih lembu itu dengan sempurna. Maka benda itu pun dianggap sebagai najis. Okey, seterusnya arak dan semua cecair yang memabukkan. Memabukkan dah tentulah benda ini najis. Okey, yang tengah-tengah yang panjang tu apa? Dia tulis apa? Bangkai binatang, termasuk binatang yang halal dimakan dagingnya yang tidak disembelih secara Islam. Semua bangkai binatang yang halal dimakan dagingnya, tidak disembelih secara Islam. Melainkan apa tadi disebut? Iaitu ikan dan belalang. Ikan dan belalang ni dua ni tidak dianggap sebagai najis. Okey, yang seterus kat sini, anjing dan babi. Ustaz sebut anjing, Ustaz. Sebutlah khinzir. Tapi dalam buku sebut anjing dan babi. Anjing dan babi lah saya sebut. Okey, seterusnya muntah, nanah dan darah. Okey. Ini di antara benda-benda najis. Mudah saja kita belajar hari ni. Kita belajar hari ni tadi pada muka surat yang pertama, kita boleh melihat apakah benda-benda najis. Pada muka surat yang kedua, kita telah mengetahui apakah pengertian najis, sama ada daripada segi bahasa, benda yang kotor, daripada segi syarak, menyebabkan tidak sahnya solat jika terdapat pada badan, pakaian ataupun tempat, dan diberikan contoh-contohnya. Begitu juga dengan ada 7 benda-benda najis yang dibincangkan. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman tentang benda najis ini dan kita dapat membezakan mana satu benda yang najis, mana satu benda yang tidak najis. Supaya apa? Supaya ibadah kita dan semua perlakuan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja saya rasa pada kali ini. Saya harap kita semua faham apa yang saya terangkan. Itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.